Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, adik-adik, cikgu, ibu bapa yang tengah tonton webinar hari ini, selamat datang ke seminar teknik menjawab webinar, kita panggil webinar webinar teknik menjawab matematik untuk tahun 1 2 3. Hari ini saya buat untuk tahun 1 2 3. Okay, so yang mana saya sebut sebagai teknik menjawab. Kita bukan belajar latihan biasa, so, dia lebih kepada teknik menjawab. Dia ada beza lah, ada beza sikit antara teknik menjawab dengan latihan biasa dalam kelas. So hari ini saya nak tunjuk adalah lebih kepada teknik menjawab, teknik menjawab. Tapi sebelum kita nak mula tu, boleh tak macam biasa sebelum kita nak mula, kita nak warming up dulu. Tapi bukanlah kita nak joget kan. Tapi kalau seminar betul, memang kita kena kita ada exercise lah untuk hari ni, sebab kita buat live online macam ni, so takkan nak lompat-lompat kan. Jadi boleh tak kita warming up jari jemari je. So dekat bawah tu ada chat kan. Okay, tolong komen daripada mana, siapa anda. So kalau anda pelajar, tulis pelajar. Kalau anda adalah parent, tulis parent. Kalau anda cikgu, tulis cikgu. Okay, daripada mana. Okay, kalau cikgu, cikgu daripada Kedah contohnya. Okay, parent daripada Melaka contoh lah. Okay, tulis komen dekat bahagian bawah. So lagi 2 minit kita akan mula. Okay, lagi 2 minit kita akan mula. Okay, sementara tunggu 2 minit tu tolong komen dulu dekat bahagian chat tu. Kita bagi warming up dulu. So setakat ni ada ke yang betul semua Okay, soalan ni saya dah bagi awal kan. Supaya boleh buat dulu, boleh buat dulu, tengok kat mana salah tu, kelemahan dia dekat mana. Jadi kemudian bila dah buat, kita dah ada jalan kerja kita sendiri. So kejap lagi cikgu akan tunjuk cara kerja yang cikgu nak tunjuk. Jadi lepas tu kita boleh compare lah cara kerja mana yang lebih cepat, mana lebih mudah faham. Mungkin dia ada satu lagi kaedah, satu lagi alternatif yang kita boleh manfaatkan. Jadi teruskan komen dekat itu. Jadi kita akan mula dalam beberapa saat lagi boleh? Beberapa saat lagi. Okay, tengok dah ramai dah masuk. Okay, ramai dah masuk ke dalam ni. Jadi kita akan mula sekejap lagi. Ramai juga hari ni. Okay, terima kasih, tahniah pada anda kerana berusaha keras untuk belajar walaupun secara online pada hari ini. Ini satu pujian lah, cikgu kena bagi jugalah. Tahniah, cikgu ucapkan tahniah atas usaha kesungguhan. Orang yang berjaya apabila dia buat sesuatu, dia akan buat yang terbaik daripada mula sampai habis. Ini ciri-ciri orang yang berjaya. Jadi semua yang berada dalam Dewan Webinar Room hari ini secara online ni, semua ni adalah mempunyai ciri-ciri orang-orang yang berjaya. Ibu bapa, kalau ada ibu bapa yang berjaya. Kalau anak-anak yang berjaya. Kalau cikgu-cikgu yang berjaya. Bukan semua cikgu yang nak turunkan dia punya level untuk belajar. Bukan semua ibu bapa yang ada masa, yang boleh bagi masa untuk belajar. Okey. Boleh kita mula? Okey, semua dah ready saya ingat. Jadi kita boleh mula. Okey, boleh tengok dalam soalan yang pertama. Boleh tengok dalam nota yang saya bagilah. Okey. So dalam soalan ni, ini adalah soalan tentang garis nombor. Jadi untuk pengetahuan adik-adik semua dan juga ibu bapa, soalan garis nombor adalah soalan yang sangat popular dalam exam. Terutama kali dalam UPSR. Cuma beza dia adalah nombor lah. So dalam ni sekolah rendah tahun 1, 2, 3 dah tentulah nombor dia lebih rendah. Kalau kita tengok di sini adalah dia bagi kita nombor 82, 77, 67, 62, 57. So apa yang kita kena buat adalah kita mesti kena tahu tentang selang baris dia ataupun dia panggil sengatan kan. Jadi selang baris. So kita kena tahu ni ini berapa ni. Satu lompatan tu. At least satu. So jadi kita kena tahu yang paling mudah kali saya ambil nombor yang ni lah, 67 dengan 62. So kalau saya tulis jadi kita tahu perbezaan dia. 67 saya tolak dengan 62, saya dapat 5. Okay, ini bermaksud setiap ni ini adalah 5. Okay, dia bersembunyi lompatan tu. Jadi kalau kita nak yang kotak, sama juga yang kotak ni, apa yang saya buat ialah
Saya tulis sebelah sini So saya buat apa? 77 saya tolakkan dengan 5, saya akan dapat 72. Jadi jawapan dekat sini adalah D, 72. Boleh faham Simple je. Okay, 67. Kalau nak pergi tolak 5 dapat 62, 77 tolak 5 dapat 72. Okay, simple untuk soalan yang pertama. Saya laju sikit sebab senang. Okay, tengok soalan nombor 2. Antara berikut yang manakah dalam turutan menaik? Antara berikut yang manakah dalam turutan menaik? So kalau turutan menaik maknanya nombor tu dia akan jadi macam ni. Okay, yang bawah ni kecil, ini besar. Itu konsep nombor menaik. Okay, dari segi nombor menaik dia mesti yang bawah kecil, yang atas besar. Jadi kalau kita tengok jawapan secara sepintas lalu, cadangan cikgu, kalau soalannya soalan general objektif, teknik dia adalah kita tengok nombor yang depan dengan nombor belakang first, terlebih dahulu. Nombor depan dengan nombor belakang. So kalau cikgu tengok nombor 31 dengan 35, kecil, 31, 35 besar. So ini ada kemungkinan betul. Tapi tak tahu lagi, relax dulu. Nombor B, 52 bagi 56. So ada kemungkinan betul. Sebab kecil bagi besar. Nombor C, jawapan C, kalau kita tengok 72 besar, kemudian pergi ke 71. Besar kepada kecil, ini salah. D pun salah. Jadi kemungkinan jawapan antara A dengan B. So kita lepas tu baru kita check. Kita check yang lebih detail. So kalau kita tengok jawapan dia adalah A adalah 31 kepada 32. Okey, kecil kepada besar. 32 kemudian naik ke 33, kemudian naik lagi 34, naik lagi kepada 35. So jawapan dia adalah A. Kalau kita tengok jawapan B, B 52 naik ke 53, 53 54, 54 55, 55 pun naik 56. Baik. Okey, untuk soalan ni sebenarnya ada sedikit error yang cikgu buat. So jawapan dia A betul, B pun betul. So siapa jawab A betul, B pun betul. Kedua-duanya menaik. Okey, siapa jawab A betul, jawab B pun betul. Ini cikgu dah silap sikit. Okey, boleh? Soalan nombor 3. Antara yang berikut yang manakah terletak di antara 630 dan juga 787. Jadi kita kena tengok yang first, kita tengok yang ni 630 dulu. So nombor dia mesti lebih daripada 630, tak boleh bawah. So kalau kita tengok sepintas lalu kita dah boleh nampak ini salah, ini salah, ini salah. Confirm jawapan dia adalah A. Kenapa yang pangkal tu? Sebab 400 bawah pada 630. Tak payah tengok lah. 300, kemudian 216 bawah pada 630. So jawapan dia confirm dia adalah A. Boleh? Cikgu cepatkan lagi sebab simple sangat. Okey, kemudian kita tengok nilai digit bagi 7 adalah angka 729. So kalau kita tengok 729 nilai digit. So kalau nilai digit kita kena ambil angka. Kalau nilai tempat, okey, cikgu buat nota sikit, digit, nilai digit. Jawapan dia dalam bentuk angka. Nilai tempat dia ada satu lagi, NT Kalau boleh catatlah, buat nota sikit. Nilai digit jawapan kita mesti dalam bentuk angka, nombor. Nilai tempat dalam bentuk perkataan. Kalau dia tanya, apakah nilai tempat bagi 7 dalam angka 729? So jawapan kita dalam bentuk perkataan. Boleh? Boleh Okey, nilai digit bagi 7 dalam angka 729. So kalau kita tengok yang ini, kita tukar pen jap. Yang ini kita boleh tulis dia sebagai 700 macam tu. Yang ini 20. Yang ini adalah 9. Kalau kita carakinkan dia macam tu. So dalam kes ni soalan tanya nilai digit bagi 7. So 7 yang ni lah. Okay, soalan tanya yang 7 saja. Dia tak nak yang lain. So 7 jawapan dia adalah 700. C. Boleh? Okey, kita teruskan lagi. Nombor apakah apabila dibundarkan kepada puluh dekat akan menjadi 350. Okey, konsep dia ialah, cikgu nak perkenalkan konsep dia ialah, pertama sekali ialah konsep miskin, kaya. Ini standard lah, ramai cikgu pun ajar pakai konsep miskin, kaya. Miskin, kaya. Okey, miskin ni dia akan bermula dengan kosong. 1, 2, 3, 4 macam tu. Boleh? Kaya ni dia akan bermula dengan 5. 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Ini konsep.
Miskin, konsep dia, apa konsep yang kita nak pakai? Kalau kaya, kalau orang tu kaya, makna nilai nombor tu ialah 5 ke 6 ke 7 ke 8 ke 9, maknanya dia ni orang kaya. So bila dia orang kaya, dia kena sedekah 1. Okay, positif 1. Dia kena sedekah 1. Dia kena sedekah 1. Kalau dia miskin, dia tidak perlu sedekah apa-apa. Kosong. Dia tak perlu sedekah. Automatik jadi kosong. Okay, boleh faham? Ini konsep miskin kaya. Standard lah. Kita juga boleh guna konsep gunung boleh. Tapi kita guna yang simple, konsep miskin kaya. Lepas tu macam mana cara kita nak kenal dia tu miskin atau kaya, maka kita guna teknik Q. So kalau dalam soalan ni kita tengok, dalam soalan kata nombor apakah apabila dibundarkan kepada puluh yang terdekat menjadi 350. Jadi kita cek satu-satu. Yang ni kita kena cek satu-satu. So dia kata puluh. So kata kunci dalam kes ni adalah puluh. So cikgu bulat dia. Puluh. Okay, jadi kita akan keluarkan. Cikgu mulakan dengan 342. Okay, tengok cikgu buat. Puluh dekat mana? So antara 3, 4 dengan 2, yang mana puluh? So puluh adalah nombor 4. So kita bulatkan dia macam tu. Boleh? Lepas tu buat Q. Buat huruf Q. Buat macam tu. Boleh? Cadangan cikgu buat huruf Q macam tu. Mula-mula kita bulat tu untuk kita melihat kepada soalan. Soalan kata puluh yang terdekat. Kita buat bulat. Lepas tu kita buat Q. Teknik ni teknik Q dia panggil. Teknik Q tu dia ada kaki sikit. Kita tengok yang dia buat tu. Ni kita buat anak panah sikit. Yang dia tunjuk anak panah tu ialah 2. 2 ni kategori apa? 2 adalah kategori orang miskin. Okay, kita tengok ni, orang miskin. So orang miskin kena sedekah tak? So kalau kita tengok orang miskin tak perlu sedekah. Sekejap cikgu ada pen sikit. Jadi bila dia tak perlu sedekah, kita letak dia kosong. Macam tu. Okay, yang ni salin balik saja. So maknanya kalau kita bundarkan kepada puluh yang terdekat, dia akan dapat 340. So ini akan dapat 340. Soalan jawapan dia nak 350. Soalan nak 350. Jadi untuk A ni salah. Tak boleh. Boleh? Kita tengok yang B pula. Kita test yang B pula. 354. Okay, 354. Okay, sama juga. Puluh terdekat kita akan bulatkan Q dan lepas tu kita akan buat macam tu. Okay, kita tengok dekat sini. Anak panah tu. 4 ni orang miskin ke orang kaya? Dia kategori orang miskin. So bila miskin dia juga dia tak perlu sedekah, dia akan kosong. So yang ni kita salin balik. 350. So kita akan dapat 350 untuk B. So soalan kata dia nak yang 350. So jawapan dia automatik B. So C dengan D tak payah buat lah. Okay. So automatik kita dapat jawapan dia adalah B. Boleh faham? Okay, next. Nombor apakah apabila dimudahkan kepada puluh yang terdekat akan menjadi 820. Ini kita ulang balik. Macam tadi juga konsep dia kita nak ulang balik. Okay. Kita keluarkan 828. alamak tak cantik pula nombor dia. 28. Okay. Lepas tu apa yang kita buat? Kita kena bulatkan. Kita bulat dan kita buat huruf Q. Buat nak panas sikit. Okay, macam tu. So 8 ni kategori apa? Orang miskin ke orang kaya? Dia adalah orang kaya. So bila orang kaya dia kena sedekah. So dia kena sedekah. So ini akan jadi kosong. Dia kena sedekah dekat 2 tu. So dia akan jadi 3. 830. So ini akan jadi 830. Soalan nak 820. So A salah. Okay. Kita tengok 827 pula. Kita tengok 827. So kalau dia bagi 827. 827. Okay. Untuk B. 827. So 827 kita bulat Q. Kita tarik macam tu. Sama juga 7 tu adalah orang kaya. Kategori orang kaya. So dia kena sedekah dekat 2. Sedekah kat 2 ni akan jadi 3. So 830. Ini pun 830 juga. So tak nak juga. Jawapan nak 820. Kemudian kita test untuk jawapan C. Okey, jom kita test 823. Okey, macam tu. So kita bulatkan Q.
Kita buat Q, 3. So 3, kalau kita faham 3 tu adalah orang miskin. Bila orang miskin dia tak perlu sedekah, dia kosong. Okay, ini salin balik 2, 8. So 820, ini akan dapat 820 dan soalan memang nak 820, jadi automatik jawapan dia adalah C. Boleh faham? Soalan nombor 6 jawapan dia adalah C. Cikgu teruskan Cikgu teruskan Ada yang nak salin ke? Okeylah, salin dululah. Kalau yang nak salin boleh salin. 10 saat. Salin cepat-cepat. Okey, kita teruskan untuk soalan yang seterusnya. Soalan nombor 7. 2536. 2536. So ini dia minta cerakinkan. So kita boleh buat macam ni 2, 5, 3, 6. Okey. So bila cerakinkan dia akan jadi macam ni. Ini akan jadi 2000. Okey. 2000. Ini akan jadi 500. Ini akan jadi 30. Ini akan jadi 6. So macam mana cara kita nak tentukan jawapan? Kita tengok perbezaan di antara semua jawapan ni. Okey. Jawapan yang pertama semua 2000. Jadi tak boleh tengok. Ini semua 2000 betul. Kemudian jawapan yang kedua adalah 500. So jawapan A dengan D saja. C automatik salah. Okey, C dengan D ni confirm salah. Sebab apa? Sebab ni, sini 500 ni. Kemudian kita nak yang ni. Sini ada perbezaan sikit. A tu 60, D tu ialah 30. Okey, so ini yang betul. So jawapan dia adalah D. Nombor 7, jawapan dia adalah D. Okey, kita teruskan lagi. Susunkan nombor-nombor berikut dalam tertib menaik. Okey, tertib menaik maknanya macam tadi, kecil kepada besar. Beza dia yang ni adalah nombor ni besar sikit. Nombor dia besar. Konsep tetap sama, kecil kepada besar. So kita checklah satu-satu. Okay, kita check satu-satu. Tengok jawapan A. 2292. Kemudian dia meningkat kepada 2200. Mula-mula 2200. Lepas tu dia naik 2500. Lepas tu dia naik 2700. Lepas tu dia naik 3000. So ini betul. Jawapan A betul. Jadi yang lain tak payah tengok lah. Yang lain tak payah tengok. Kita tengok soalan nombor 9. Macam mana cara kita nak buat. So 850 tolak dengan 366. Okay. Kita boleh buat macam ni. Kita boleh gunakan kaedah geng 10. Geng 10. So geng 10 ni ialah kombinasi. Geng 10 contohnya ialah 1 dengan 9. Okay. Hasil dia akan jadi 10. Kalau 2, geng dia adalah 8. 3, geng dia 7. Ni 4, geng dia 6. 5, geng dia 5. 6, geng dia 4. Dan seterusnya lah. 7, geng dia 7, geng dia 3. 8, geng dia 2. 9, geng dia 1. Saya tak tulis. So dia sebenarnya hasil dia akan jadi 10. So kita nak buat ni, kita nak guna geng 10 ni waktu bila nombor bawah lebih besar daripada nombor atas. Bila nombor bawah lebih besar macam ni. Ni nombor bawah dia lebih besar daripada nombor atas. So kita boleh gunakan kaedah geng 10. So geng 10 ni macam mana? Bila kita nak tolak kosong nak tolak 6 tak boleh kan? Kosong tolak 6 tak boleh. Jadi kita sebenarnya kita nak guna konsep tambah juga. Kosong tolak 6 tak boleh. Jadi tapi kita tak nak 6 ni geng 10 dia adalah 4 ni. Geng 10 dia 4. Jadi jawapan dekat sini adalah 4. Kita boleh tahu geng 10 dia adalah 4. Kemudian 4 ni kita tambah dengan kosong dia akan jadi 4. Boleh Kemudian yang sini ialah 4. Baki dia akan jadi 4 sebab dia pinjam tadi kan. So kita tahu 6 ni geng 10 dia adalah 4. Geng 10 dia 4. Jadi 4 tambah 4 ke atas tu dia jadi 8. Boleh? Kemudian ini akan jadi 7. 7 tolak 3 jadi 484. 484. Jadi jawapan dia adalah C. Ini menggunakan kaedah geng 10. Beza sikit masa kita nak tolak tu. Kalau kita nak pakai cara biasa pun boleh. Kita tunjuk cara biasa juga. 850 tolak 366. Okay.
terpulang lah, kita rasa yang mana selesa. Jadi tak apa, kita belajar ni alternatif, ada dua cara kan. Okay, so yang ni akan jadi kita guna konsep pinjam. Okay, ini akan jadi 10, ini akan jadi 4, ini akan jadi 7. Betul eh? 10 tolak 6, 4. So yang ni dia akan jadi 14 lah, kita pinjam. 14 tolak 6. Okay, 14 tolak 6. Sama dengan 8. 7 tolak 3, 4. Cuma bila kita nak buat 14 tolak 6, dia biasa pelajar akan buat, dia akan pakai kaki sebab tangan tak cukup, dia terpaksa pakai kaki. Jadi kita nak elak pakai kaki tu, kita gunakan konsep geng 10 ni. Okay, konsep geng 10 ni. Jadi jawapan dia 484. Okay, kita tengok soalan seterusnya, 964 tolak 174. 964 tolak 174. 964 tolak 174. Okay, 4 tolak 4, kosong. 6 tolak 7. Okay, 6 tolak 7. Jadi kita tahu geng 10 dia adalah, kita tahu geng 10 dia adalah 3 ni. 3 tambah 6 adalah 9. Jadi ini adalah kita dah tolak. Jadi tinggal 8. 8 tolak 1, 7. 790. Jadi jawapan dia adalah C. 790. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan nombor 11. Okey, kalau kita tengok soalan nombor 11. 402, 391 tambah 126. Ini boleh tak tambah sendiri Ini tambah sendiri, jawapan dia adalah C. Cuba kita tunjuk. Okey. 11 jawapan dia adalah C. Kita tak tunjuk yang ni, 11C. Okey, untuk soalan nombor 12. Okey, untuk soalan problem solving. Okay, start nombor 12 ni adalah semuanya adalah soalan tentang problem solving, penyelesaian masalah. Jadi cikgu nak perkenalkan kepada adik-adik tahun 1, 2, 3, satu teknik nama dia teknik bar palang. Teknik bar palang ni sangat popular dalam UPSR. Bila nak jawab soalan UPSR, terutama sekali soalan kemahiran berfikir aras tinggi, KBAT. Sebab tu di Mathscape cikgu perkenalkan lebih awal supaya anak-anak ni mereka lebih awal berfikir, mereka dapat belajar lebih awal. Dan biasanya memang dia orang akan different, sangat berbeza dengan pelajar kawan-kawan dia yang kat sekolah yang lain. Yang tak belajar teknik bar palang ni rugi. So, sebenarnya ada banyak lagi teknik, ada beberapa teknik, nanti di last nanti cikgu akan terangkan. Cuma kali ni cikgu nak tunjuk satu teknik saja, konsisten satu teknik menggunakan kaedah bar palang untuk soalan problem solving. Okey. Dalam soalan-soalan ni, soalan kata Hafiz mempunyai 73 biji guli. Dia beri 23 biji guli kepada adiknya. Berapakah baki guli yang ada? Okey, kita boleh buat macam ni cara dia. Kita gunakan kaedah bar palang. Teknik bar palang ni sebenarnya teknik asal daripada Singapura. Orang Singapura memang dah lama belajar tentang ni. Daripada sekolah rendah. Darjah 1 dah belajar dah teknik ni. So kita Hafiz mempunyai 73 biji guli. So kita tulis 73. Kita wakilkan nilai tu dalam bentuk bar palang macam tu. Kemudian dia kata dia memberi 23 biji guli. So dia beri, kita buat 23, kuranglah sikit. Takkan sampai sama panjang dengan 73 kan. Lepas tu kita lorekkan sikit. Sebagai tanda dia beri, dikeluarkan. Kemudian soalan tanya, berapakah baki? So baki yang ni lah dia minta. Yang ni. Boleh? So baki dia minta yang tu. Boleh nampak dari bentuk gambar rajah lebih mudah kan? So apakah operasi yang kita perlu gunakan? Operasi dia adalah 73 tolak 23. So kita akan dapat macam tu. Jawapan dia adalah 50. Jawapan dia C. Okay, kalau nak salin boleh salin. Cuba bagi masa sikit, 10 saat. Okay, kita teruskan. Terdapat 37 biji, soalan nombor 13 kata, terdapat 37 biji apple dalam sebuah bakul. Okey, 37 biji apple. Apa yang kita kena buat ialah, kita boleh buat macam ni. 30 biji apple, garis 37. Kemanah membeli 33 biji. Kemudian dia beli 33. So bila dia beli, maksud dia apa? Beli, dia tambah lagi. Okey, sekejap. Gambar rajah tu macam tak betul sangat. Cikgu lukis bagi cantik sikit. Macam tu Okay, mula-mula dia ada 37. Lepas tu dia beli lagi 33.
Okay, berapakah biji apple yang Manaf ada sekarang? So ini maksud dia, ini kita kena buat apa? Operasi apa yang kita kena pakai kan? Operasi apa? Operasi dia operasi tambah. Jadi 37 tambah 33. Dapat dia adalah 70. Okay, 33 operasi dia adalah 33 tambah 37. Alamak. 37 So kita akan dapat 70 macam tu. Boleh nampak? Untuk soalan nombor 13. Okey, nombor 14. So kalau tak sempat salin tak apalah, nanti video cikgu akan post kat Facebook ataupun dekat YouTube, nanti boleh tengok balik Okey, soalan nombor 14. Kotak M mengandungi 278 biji guli, kotak M mengandungi 79 biji guli lebih daripada kotak M. So kita buat macam ni. Mula-mula kita lukis kotak M dulu. Cikgu akan lukis macam tu. Jadi cikgu tulis dia 278. Boleh? Lepas tu dia kata kotak N. Kotak N pula. Cikgu hurufkan N. Mengandungi 79 biji lebih. So kalau kita tengok 79 lebih. So bila lebih, mula-mula kita salin bagi sama dulu. Bagi sama macam tu. Senang sikit. Lepas tu lebih. Okey, lebih. Lebih berapa? 79. Okey, kita buat macam tu. Berapa banyak dia lebih? 79. Okey. Kemudian dia tanya berapakah biji guli terdapat di dalam kotak N. So soalan tanya berapakah yang kotak N ada. So kalau kita tengok di sini pun 278 lah. Di sini pun 278. Sebab sama kan. Kalau tengok tu sama baris dia. Jadi apakah operasi dia? Operasi dia adalah 278 tambah dengan 79. Dia kena tambah. Okay. So kita akan dapat 357. Okay, ni ada kira-kira sendiri 357. Gue tunjuk jalan kerja dia. Jadi macam tu cara soalan nombor 14. Dan kita tengok soalan yang terakhir untuk soalan nombor 15 untuk kertas 1 ni. Sebuah kedai telah menjual 300 biji telur. Okey, mula-mula dia jual 300 biji. Kita buat macam tu, 300. Lepas tu 421 biji telur pada waktu tengah hari. Okey, macam tu. 4, 2, 1. Pada tengah hari 421. Dan 192 pada petang. Pada petang 192. Macam tu. Okey. Apakah jumlah telur yang telah dijual dalam sehari tu? Jumlah. Okey, jumlah telur semua sekali. So apa kita buat operasi apa? Sebenarnya operasi tambah. Okey, jadi kita buatlah operasi dia 300 tambah 421 tambah 192. Tambah semua dapat 913. Okey. 913. Macam tu. 913. Boleh nampak? Okey, siapa betul semua soalan setakat ni? Soalan nombor 15 sampai soalan 15 kita satu siapa betul semua. Okey, komen kat bawah. Okey. Komen kat bawah setakat ni siapa yang betul semua soalan kita satu. Okey, kita nak pergi yang soalan seterusnya. Okey, ini cikgu tak tunjuklah Ini 360. Tunjuk jugalah 360. Bundarkan 300. So bila bundar kita bulatkan Q. Garis kat sini. Ini apa? Kategori apa ni? Kosong ni. Orang miskin. So kosong juga. So ini salin balik. Jadi jawapan dia 360. Cikgu cepatkan Ini sebab kita dah belajar tadi. Tuliskan nilai tempat bagi digit 7 yang nilai digit. Ini adalah nilai tempat. So nilai tempat jawapan dalam bentuk perkataan. So kalau 50. So itu adalah 10. Okey. 7 adalah sang. Bukan 50 Nilai tempat tu maksudnya kita ambil 10 saja, bukan 50. Tapi jawapan dia adalah 10. Okey. 7. Sang sang. Okey, kita tengok seterusnya. Tulis nombor berikut dalam perkataan. Ini tulis sendirilah cikgu baca je. 100. Okey, 69. 100 boleh, 100 pun boleh. Kalau A ni. Okey. Ini 69, ini 56. Ini senang sangatlah buat sendiri okey, ini cikgu nak tunjuk. Soalan problem solving. Bila soalan problem solving kita boleh gunakan kaedah bar palang. Sama macam tadi, bar palang. Okey, kita guna kaedah bar palang. Okey, Faiz mempunyai 47 biji guli kuning. So kita lukis dulu 47. Okey, 47. Abangnya memberi 26 biji guli biru. Kemudian dia bagi lagi. Bagi sebanyak berapa? 26. Lagi. Kemudian dan 21 biji hitam. Bagi lagi. 21 biji hitam. Berapakah jumlah guli yang Faiz ada? So dalam kes ni dia nak apa sebenarnya? Dia minta total. So sebenarnya operasi yang dia pakai adalah operasi tambah je. Dia minta kita dapatkan total.
So total dia adalah 94 macam tu. Cara tu cara kerja dia. Boleh? 47 tambah 26, 21. Sebab dia tambah-tambah dia ke depan. Okay. Next. Soalan seterusnya soalan nombor 5. Okay, kalau kita tengok soalan nombor 5, dia kata adenan mempunyai 35 biji guli. Okay, mula-mula dia ada adenan cikgu tak urut A lah adenan. Okay, mula-mula adenan ni ada 35 biji guli. 3 biji gula-gula. Guli pula. 35 biji gula-gula. Kemudian dia beri 23 biji gula-gula kepada Cikiat. Cikiat. Oh, dia Cikiat. Berapa banyak dia ni? Okay, cikgu palangkan lorek kan sebab dia bagi. Mula dia ada 35, lepas tu dia bagi. Bagi sebanyak berapa? 23. Lepas tu dia kata 11 biji. Oh, rupanya dia bagi kepada 2 orang. 23 biji guli dia bagi gula-gula, dia bagi kepada Cikiat, dan 11 biji gula-gula kepada Wukyong. Oh, dia bagi dekat Wukyong. Cikgu tambah sikit lagi. Ni cikgu buat titik pula. Dia keluarkan lagi. Dia bagi kepada Wukyong sebanyak 11. Okay, ini Cikiat, ini adalah Wukyong. Wukyong. Okay. So macam mana cara nak buat? So sebenarnya soalan minta apa? Kemudian berapakah gula-gula yang adenan ada sekarang? So maknanya dia minta baki. So dia minta baki yang ni. Dia tanya baki yang ni berapa? Berapa baki yang ada tu? So langkah pertama ialah kita kena buat operasi ni. Kita kena tahu tambah dulu. Ni operasi tambah dulu. Dia keluarkan berapa? So ini kita dapat 34 kan? 34. Jadi soalan step yang ketiga, soalan tanya kita dapatkan baki. Berapa baki dia? So kita buatlah 35 besar dia tu tolak dengan 34 yang bawah. So kita dapat jawapan dia 1. Okay, faham yang tu? Semua faham? Okay, cikgu cepatkan ni. Kalau tak faham nanti boleh tengok balik video Okay, Aiching mempunyai 65 biji. Okay, mula-mula dia ada 65. Kita buat macam tu, 65. Dia hanya mempunyai 38 butir manik. Berapa butir manik yang masih kurang? Okay. Dia hanya ada 30, kurang lah sikit. Okay, macam tu cikgu lorek kan. 38. So soalan tanya kita berapa baki yang ada ni. Okay. Buat operasi dia 65 tolak 38. Okay, tolak sendiri. So ini akan dapat 27. Macam tu. Boleh? Semak Soalan nombor 7. Okay, soalan nombor 7. Kalau kita perhatikan dia kata Alauddin membeli 66 biji apple. So 66, cikgu lukis 66. Pen tukar warna hitam ni tak boleh. Tukar warna merah, terang sikit. 66. Macam tu, 66. Kemudian dia beli juga oren 89, besar sikit, 89. Okey, kita lorekkan. 89, dia ke depan lagi sebab dia tambah. Berapakah jumlah buah-buahan yang telah dibeli oleh Alauddin? Apa operasi dia? Operasi dia operasi tambah. Jadi 66 tambah 89. Okey, dapat 155. Okay, boleh cikgu teruskan? 4 salin kan? Cikgu teruskan Alright. Okay, soalan nombor 8. Atiyah mempunyai 155. Okay, kita boleh buat macam ni. Okay, 155. Macam tu. 155 biji telur. Kemudian dia menjual 74 biji telur. So dia jual. So 74 tak kalah sampai hujung kan? Sikit dah lah. Separuh je macam tu. Agak-agak je 74 macam tu. Kemudian ditanya berapakah jumlah telur yang tertinggal. So soalan sebenarnya ialah minta yang ni. Saya buat tanda soal sikit, baki macam tu. So apa operasi yang kita kena gunakan? Tolak 155 tolak 74 macam tu. Okey. So ni kira kita akan dapat 81. Okey, 81. Salin. Soalan nombor 9. Boleh cikgu teruskan soalan nombor 9.
Cikgu bagi masa sikit lah, 3 saat. Okay, salin dulu, salin. Okay, nombor 9. Untuk soalan nombor 9, sebuah kedai mempunyai 237 naskah surat khabar. Okay, kita boleh buat dia. Okay, naskah surat khabar macam mana? Panjang sikit. Sebanyak 237 surat khabar macam tu. Lepas tu 102 telah dijual. Apa maksud dijual? 102 tak bawah dia. Takkan sampai 272 panjang sama panjang yang atas. Taklah kan. 100 tu bawah sikit. Kita lorekkan dia. 102 macam tu. So yang dia nak ialah yang baki ni. Berapa naskah yang tinggal? Okay, yang tinggal tu lah cikgu tanda soalkan dia. Sama juga macam tadi. Apa operasi dia? 237 kita tolakkan dengan 102. Okay. Kita dapat 135. Boleh ikut Cikgu cepatkan sebab soalan ni kamu dah buat. Soalan ni kamu dah buat. Jadi sebab tu cikgu cepatkan sikit. Cepat pun taklah cepat sangat kan. So kamu boleh salin dulu kalau nak salin. Siapa nak salin boleh salin dulu. Kita rehat sekejap. Kita nak pergi soalan yang terakhir, soalan ke-10. Ini soalan ni kalau cikgu tanya tadi ramai yang salah soalan 10 siapa je sebab tadi cikgu dah bagi awal tu, cikgu dah bagikan soalan ni. So ramai yang salah soalan nombor 10 ni. Ramai yang salah. Okey, tengok soalan nombor 10. Sulaiman telah mengumpul, dia bukan salah, dia macam careless macam tu. Okay, so macam mana nak elak careless? Tengok cikgu buat. Sulaiman telah mengumpul 50, kita baca dulu Sulaiman telah mengumpul 50 keping stamp, manakala Hamuddin telah mengumpul 7 keping stamp lebih daripada dia. Oh, lebih. So ni ada kata kunci lebih lebih daripadanya. Apakah jumlah stamp yang telah dikumpul oleh mereka, kedua-duanya sekali? Okay, caranya kita buat macam ni. Mula-mula kita lukis Sulaiman dulu. Cikgu boleh tulis Sulaiman Akhlaqan 50. Okey, macam tu, 50. Kemudian Hamiduddin H lah. Okey, telah mengumpul 7 keping stamp lebih. Mula-mula kalau lebih maknanya mula-mula kita lukis bagi sama dulu, macam tu. Okey, sama kan. Lepas tu lebih berapa? 7. Okey, lebih 7. Lorek macam tu. Okey. Lepas tu kita tanda sikit. 7, dia lebih 7. Jadi lagi step, macam mana kita nak buat, kita kena selesaikan dulu. So kemudian soalan tanya, apakah jumlah stamp yang telah dikumpul oleh mereka? Kedua-duanya sekali. So ini kita tahu ini pun 50 juga kita tahu 50. Jadi 50 tambah 7 Hamiduddin, maksudnya Hamiduddin adalah 57. Hamiduddin tu 57. Jadi apakah jumlah stamp yang telah dikumpul oleh mereka? Maknanya dia nak Sulaiman Akhlaqan ni dengan Hamiduddin. S tambah H. S adalah 50. Alamak, tak cantik pula. 50. Hamiduddin ni adalah 57. Okey, kalau tambah dia akan jadi 107. Macam tu. Okey, siapa betul semua? Wow. Okey, siapa betul semua? Tolong komen sikit. Siapa yang betul semua? Tolong komen. Okey, tahniah, alhamdulillah kita sudah pun berada di yang terakhir, dah habis dah semua sekali. Cikgu ucapkan tahniah pada adik-adik semua yang berjaya mengikuti program ni. Okay, so cikgu nak ambil kesempatan sikit, siapa yang belum tahu, siapa yang nak belajar lebih banyak lagi, lebih banyak soalan, lebih banyak aras, lebih banyak teknik. Yang cikgu tunjukkan tu ialah satu teknik saja, iaitu teknik dia adalah teknik bar palang. Untuk problem solving, cikgu guna teknik bar palang satu. Sebenarnya dia ada banyak lagi teknik yang cikgu nak tunjukkan. Yang mana teknik contohnya teknik bar palang, teknik AGB, teknik tangga, teknik lattice, teknik gemuk kurus, kalau pernah dengar, teknik board model, ada banyak lagi teknik yang cikgu nak share, tapi cikgu tak dapat nak tunjukkan semualah dalam program free ni. So sebenarnya cikgu ada buat satu kelas premium. Cikgu nak jemput pada semua ibu bapa, guru, boleh ajak lebih ramai untuk join kelas premium, yang mana kelas premium cikgu panggil KTO, Class Tuition Online Premium Maths Cash punya. So dalam kelas tuition online premium Maths Cash ni, kita akan buat dia 2 jam seminggu. Okay, seminggu 2 jam. Ini sekejap je kan? Dia seminggu 2 jam. Dia lebih intensif. Dia lebih intensif sebab kita akan guna soalan dia lebih banyak lagi. Dia ada soalan asas, soalan fakta asas, soalan problem solving, dia ada soalan kebat. Kemudian aras pula kita pecahkan kepada 3, soalan arah rendah, arah sederhana, aras tinggi. So dia lebih intensif. 2 jam seminggu. Maksud dia 2 jam seminggu, 8 jam lah sebulan. Sebulan 8 jam, dan yuran dia adalah RM89 sahaja sebulan. Maknanya lebih kurang sejam dalam RM11 macam itulah. Lebih kurang sejam RM11.
Okay, total sebulan RM89 sebulan. Okay, so apa yang bestnya dalam KTO ni, dia akan dapat workbook khas lah untuk pelajar yang join kelas online premium ni. Kemudian dia ada revisi intensif, kita juga ada seminar teknik menjawab khas untuk revise balik. Bila dekat nak exam, kita akan buat seminar khas untuk siapa yang join kelas tuition online ni. Jadi kelas ni akan bermula 2 Mei nanti dan dia akan secara intensif. Setiap minggu kita akan buat dan kelas ni kita akan buat sampai habis, sampai hujung tahun. Tak kira lah sekolah buka ke sekolah tak buka, kita tetap akan jalan juga. Jadi siapa yang nak, dia cikgu tanya secara spontan dekat sini berapa ramai ibu bapa yang berminat untuk hantar anak, nak bagi anak dapat perbezaan sikit. Cikgu percaya ini pengalaman Maxcash. So siapa yang join biasanya dia akan ada berbeza dengan orang yang lain yang belajar secara kaedah lazim, kaedah biasa saja. Dan kita ada banyak lagi alternatif. Zaman sekarang dia ada banyak alternatif, ada banyak kaedah yang boleh digunakan. Jadi bila anak-anak ni dia belajar dalam keadaan banyak benda, jadi dia bila sampai satu soalan tu dia boleh berfikir, aku nak guna kaedah apa. Automatik dia akan berfikir. Sebab kita akan tunjuk guide dia lah, kita akan guide dia satu persatu. Dalam kelas kita panggil KTO Premium. Jadi kalau kita tanya spontan berapa ramai yang berminat nak join, tolong komen dekat bahagian ni. Sebab kita tak boleh ambil ramai juga dalam satu kelas. Kalau macam ni, ini free program. Dalam 5,000, 3,000 lebih. Tapi kalau dalam program free ni, kita akan buat dalam bentuk batch dalam 200 orang saja. Jadi siapa yang minat tolong komen nak. Ini dah ramai yang nak kan. Dah ramai yang dah nak. Jadi kalau nak tu terus daftar. Klik link yang cikgu bagi itu ktopremium.com dan terus daftar hari ni juga supaya terus dapat book tempat tu. Okay, sampai di sini dulu. Assalamualaikum.